sejahtera dan salam surat kesayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof telah merasmikan Pejabat Sekretarian Lembaga Jurutera Malaysia LJM di Jabatan Kerja Raya Kuching pada Sabtu. Menurut beliau, pembukaan pejabat itu di Sarawak dengan kos sebanyak RM70,000 membolehkan LJM menjalankan fungsinya dengan lebih efisien serta menyediakan perkhidmatan sokongan pentadbiran dan kemudahan yang lebih efektif kepada kumpulan kejuruteraan serta orang awam di Sarawak. Katanya pejabat tersebut akan mempercepatkan lagi urusan pendaftaran, pembaharuan pendaftaran orang berdaftar serta syarikat amalan perunding kejuruteraan, penyiasatan dan pembicaraan kes disiplin, kursus pembangunan profesional berterusan atau CPD, program bertanggungjawab sosial korporat CSR serta lain-lain lagi. Saya percaya dengan adanya pejabat sekretariat BM di Kuching, hubungan antara orang berdaftar dari Sarawak dan BM dapat dieratkan dengan komunikasi yang lebih efisien. BM juga diharapkan dapat memberi perkhidmatan yang terbaik pada orang awam yang memerlukan khidmat BM, antaranya berkenaan pendaftaran dan juga aduan. Dalam majlis sama, Datuk Seri Fadilah turut merasmikan logo sempena ulang tahun ke-50 LJM. Jelasnya, LJM telah melalui banyak fasa perubahan, penambahbaikan dan peneguhan di sepanjang 50 tahun kewujudannya. Laporan seterusnya, program pembangunan kemahiran komuniti PPKK memberi penekanan untuk membangun dan memperkasa masyarakat bagi melibatkan diri secara langsung dalam perusahaan kraft sekaligus menjadi sumber menjana pendapatan. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Sukri, PPKK dilaksanakan melalui 4 inisiatif utama iaitu pembangunan produk, pembangunan komuniti kraft, pasaran dan promosi serta komunikasi pasaran bersepadu. Ujarnya, program itu juga dapat membantu meningkatkan kemahiran berkaitan pengeluaran produk, keusahawanan serta pemasaran. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja ke butik batik Linut Sdn Bhd di Miri pada Jumaat. Jelasnya lagi, PPKK juga membantu usahawan kraft mendapatkan tenaga kerja dan memastikan perusahaan dapat dilaksana secara berterusan serta lebih berdaya saing. Tambah ahli Parlimen Batang Sadong itu, program tersebut juga menawarkan kemudahan latihan tenaga kerja baharu kepada belia, penganggur dan individu yang terkesan akibat pandemik COVID-19 serta menyediakan peluang pekerjaan bersama usahawan kraft terpilih selama 6 bulan. Katanya bermula pada tahun 2020, sebanyak 6 aktiviti PPKK telah diadakan iaitu PPKK produk kraft batik, produk kraft tenunan songket, produk kraft kayu, produk kraft seramik, produk kraft kristal dan produk kraft kulit. Di Kuching pula, konsert I Want to Break Free Queen Tribute, anjuran Front Row Entertainment dan gerakan dana muzik Music Must Go On MMGO meriah diadakan dengan kehadiran lebih 2,000 peminat muzik dari Malaysia serta pelancong Singapura dan Indonesia. Artis-artis yang tampil membuat persembahan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Sabtu telah berjaya menimbulkan perasaan nostalgia dengan para penonton seakan mendengar muzik yang dipersembahkan sendiri oleh penyanyi kumpulan rock legenda Queen iaitu Freddie Mercury. Antara pengisian pada malam tersebut termasuk persembahan oleh Alfred Ayai yang memuka penonton dengan menampilkan gaya persis mendiang Freddie bersama pemain gitar terulung di Asia Alif Putra dan pemain muzik handalan Killer Queen Band. Konsert itu juga menampilkan beberapa artis tempatan seperti bekas Ratu Cantik Malaysia Dewi Seriesta, pemain sapek Matthew Ngau dan vokalis berbakat besar Michael King. Hadir sama menyaksikan konsert berkenaan ialah Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul serta tetamu-tetamu kehormat yang lain. Beralih ke perkembangan di Miri, dengan Lembaga Pelabuhan Miri LPM kini memiliki sebuah pusat kreativiti dan inovasi yang juga dikenali sebagai pusat sumber. Pengurusinya yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Paulus Paulu Gumbang berkata, inisiatif ini adalah untuk menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat oleh kaki tangan LPM. So this research center will not only provide us a source and storage of information, but will also be a distribution point for equipment and materials for the purpose of learning among staff of Mediport. This center will also enable staff to obtain information about ports, shipping, and maritime related activities from all over the world.
through the internet, which could be printed into hard copies. By patronizing the center, an officer shall gain knowledge, skills, and also related exposure to what is available in the industry. Beliau berucap demikian dalam majlis perasmian pusat berkenaan pada Jumaat. Dalam pada itu, Paulus turut menyeru semua kekitangan LPM untuk memanfaat dan menggunakan kemudahan tersebut dengan sebaiknya. Beliau juga merakamkan ucapan penghargaan kepada pihak agensi yang terlibat memberikan sokongan dalam usaha untuk menjayakan penubuhan pusat sumber itu. I was made to understand that the establishment of this center has been made possible with the support and assistance rendered by various agencies, in particular Pustaka Negeri Sarawak, Pustaka Miri, and Dewan Suara Miri. So thank you to you all for your support and for making it possible for the creation of this center. I was also made to understand that this Creativity and Innovation Center, which is also known as our Resource Center, was purposely located strategically on the ground floor so that it would make it easy for everyone to access. Selanjutnya, Jabatan Museum Sarawak dan Sarawak Heritage Society SHS sentiasa bekerjasama dan komited dalam memelihara tempat-tempat bersejarah di negeri ini. Pengarah Jabatan Museum Sarawak, Tazuddin Mokhtar berkata, ia adalah sebahagian daripada tanggungjawab bagi membawa pembaharuan kepada tempat bersejarah dengan mengekalkan keunikan serta menjadikannya sebagai bukti sejarah pada zaman dahulu. This is the peranan atau the role of museum will be played. And then looking into Kuching, but talking Sarawak as a whole, we are multicultural. And then start from history, we have different races, conflict with what do you call that, the English or probably James Brooke, who brought in a lot of good ideas. Probably to me, without what do you call that, the passionate of Brooks, we might started with our own museum, but with different kind of approach. But with Brooke, there's a lot of things happening. We have the museum, we have the fort, and we have other things in terms of administration. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan sesi ceramah Urban Renewal Through Built Heritage Conservation di Auditorium Museum Budaya Borneo di Kuching pada Sabtu. Dalam pada itu, Presiden SHS James S.L. Hong memberitahu pihaknya akan sentiasa berusaha meningkatkan kesedaran awam dari segi menjaga dan menguruskan secara mampan keunikan warisan di Sarawak. Jelasnya, menerusi sesi ceramah berkenaan, para peserta telah diberi penerangan mengenai cara memperkukuhkan sejarah tapak dan menganalisis sesuatu lokasi. Tambahnya, sesi tersebut juga membantu meyakinkan masyarakat tentang nilai amanah aset binaan yang diwarisi daripada generasi terdahulu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.